Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar sekalian. Jadi hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bab yang baru iaitu bab 2 yang bertajuk aplikasi teknologi. Okey, jadi cikgu harap kamu semua dah ready lah untuk kita masuk bab baru. Jadi, berdasarkan gambar yang kamu lihat, berdasarkan gambar yang cikgu tunjuk pada slide, apa yang kamu nampak? Ya, iaitu dua peralatan. Yang pertama apa dia? Yang pertama pemutar skru. Yang biasa tu kan, yang kiri tu, yang kanan tu apa? Yang kanan pun pemutar skru juga tapi dia lebih lebih moden lah, yang menggunakan bateri, iaitu pemutar skru tanpa wire kan. Jadi apa yang dapat kamu katakan pada gambar ni? Iaitu kalau yang belah kiri tu lebih apa? Dia lebih murah kan, betul ya? Sebab dia jimat dia, sebab dia pun tak menggunakan apa-apa wire ataupun bateri. Dan untuk yang kedua tu, untuk gambar yang kedua belah kanan tu apa? Dia mungkin lebih mahal kan. Jadi sebab dia menggunakan meshing, ibarat meshing, dan dia menggunakan bateri. Selain tu apa lagi yang kamu boleh kaitkan dengan antara dua gambar ni? Iaitu peralatan yang belah kiri tu, pemutar skru belah kiri, dia menggunakan tenaga manusia, iaitu kita lah, kita putar skru tu kan, gunakan pemutar skru. Tapi yang belah kanan tu dia lebih mudah lah, maksudnya kita hanya perlu tekan, nampak pemegang dia kan, so kita tekan tu dia akan berpusing, so dia lebih mudah lah. Okay, kalau kamu kan, cikgu bagi pilihan, kamu nak guna yang mana satu? Mesti ada yang kata yang akan guna sebelah kiri. Sebab apa nak guna sebelah kiri? Sebab dia lebih murah, lebih ringan, senang nak bawa mana-mana kan, letak dalam poket je. Ada yang nak yang belah kanan. Sebab apa? Sebab dia mudah digunakan, so kamu tak gunakan tenaga. Jadi itulah kita akan belajar pada hari ini, iaitu mengenai dua kaedah yang kamu nampak yang belah kiri tu merupakan kaedah. Kaedah apa? Lagi kita akan belajar. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bab 2 iaitu aplikasi teknologi 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Dan untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada kelas kita kali ini adalah 3 ya, terdapat 3. Yang pertama iaitu 2.1.1 mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Dan untuk yang kedua 2.1.2 adalah untuk menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dan juga teknologi pembuatan moden. Okey. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk kita belajar hari ini adalah membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk. Jadi dari objektif pembelajaran pun kamu dah tahu kan apa yang terdapat dua jenis kaedah. Yang pertama kaedah konvensional, yang kedua kaedah moden. Yang kita dapat kaitkan tadi kalau screwdriver yang simple tu, yang tu kaedah apa? Tu kaedah konvensional. Kalau yang moden tu yang tanpa wire tu, dia mestilah kaedah moden. Okey. Itulah kita akan pelajari pada hari ini. Jadi kita pergi yang pertama iaitu 2.1.1 iaitu mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Jadi apakah itu teknologi pembuatan? Teknologi pembuatan ialah kita proses menghasilkan satu produk dengan menggunakan mesin atau alatan tangan. Maksudnya kita buat apa-apa produk sajalah, tak kisah apa pun kan. Sama ada kita gunakan mesin, kalau kilang tu guna mesin lah. Kalau buat sendiri ataupun secara kecil-kecilan kan, selalunya orang akan guna alatan tangan. Contohnya seperti apa? Pemukul, pahat, itulah alatan tangan. Seterusnya, teknologi pembuatan produk terdiri daripada dua kaedah, iaitu yang pertama kaedah konvensional dan yang kedua kaedah moden. Yang kamu tahu dah kan. Tengok gambar yang cikgu tunjuk tu, gambar yang pertama tu gambar dia kita mengecat guna tangan kan. Yang bawah tu kita mengecat guna meshing, iaitu spray. Jadi kita mudah kan, kita spray aja. Jadi dia dapat memudahkan dan mempercepatkan kerja mengecat. Nampak kan? Tadi di atas tu kita menunjukkan kaedah konvensional yang menggunakan tangan, yang manakala gambar di bawah tu menunjukkan kaedah moden menggunakan peralatan meshing lah. Nampak kan meshing kan? So seterusnya adalah kita tengok apa perbezaan antara kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Apa perbezaannya?
Okay, kita bagi yang untuk kaedah yang pertama iaitu kaedah konvensional. Kamu ingat kalau kaedah konvensional itu dia macam tradisional lah. Dia tak menggunakan apa-apa peralatan ataupun apa-apa sistem-sistem yang ataupun sistem meshing lah. Kita tak gunakan, dia asas. Jadi yang pertama adalah menggunakan teknologi asas. Macam cikgu cakap tadi kan. Maksudnya dia punya peralatan tu kan, dia tak ada wire, tak ada benda-benda yang macam peranti elektronik lah, tak ada. Dia macam asas je. Contohnya kayu dengan besi yang digabungkan menggunakan gam kan. Contohnya apa ni, pemukul lah. Kita panggil meretun kan, meretun kan. Jadi tak ada apa-apa pun wire ke apa. Tu maksudnya asas. Jadi yang kedua dikendalikan oleh manusia dengan menggunakan tangan. Maksudnya kalau kita macam tadi tu screwdriver ataupun pemutar skru, kita pusing guna tangan kan. Maksudnya kita yang kendalikan benda tu, kita yang buat sendiri benda tu. So kita kena gunakan tenaga kita lah, tenaga tangan, tenaga kekuatan kan yang ada pada diri kita untuk menghasilkan produk tersebut. Dan keseluruhannya adalah memerlukan kemahiran manusia. Jadi kalau contoh apa-apa saja pun yang kita gunakan tangan, so kita mesti ada apa? Ada kemahiran. Kalau tak ada kemahiran, mungkin kita dapat buat tapi hasil tak cantik lah. Ataupun kita tak dapat buat kan sebab tak ada kemahiran. Jadi pentingnya untuk ada kemahiran dalam kita mengendalikan apa? Peralatan itulah. Contohnya kalau kita nak buat keris kan, contoh keris lah. Keris secara tradisional, maksudnya kita mesti ada kemahiran untuk mengukir kayu tu lah, untuk supaya dia dapat menjadi pemegang keris. Kalau besi, kalau secara tradisional kemahiran kita kemahiran membentuk besi lah. Mungkin besi tu berbentuk bar kan, bar besi. Jadi memerlukan kemahiran pembuat besi tu perlu memukul, membentuk besi tu supaya jadi keris yang cantik. Jadi itulah pentingnya untuk ada kemahiran. Seterusnya adalah menggunakan peralatan asas. Seperti yang cikgu cakap tadi tu lah. Contohnya seperti tukul, pahat, screwdriver kan. Itulah panggil peralatan-peralatan yang asas. Seterusnya, jenis produk yang dihasilkan terhad. Tak banyak lah sebab kamu boleh buat sikit je kan. Sebab dia memerlukan masa. So kamu tak boleh buat secara pukal, tak boleh buat secara banyak. Sebab kalau banyak lagi penat lah kan orang nak buat tu kan. Sebab dia gunakan tenaga manusia. Jadi jenis produk yang dihasilkan adalah terhad. Yang seterusnya memerlukan masa yang lama untuk disiapkan. Betul kan? Kalau kita dah buat guna tenaga kita, so kita tak boleh buat laju, kita kena buat pelan-pelan ataupun memerlukan masa yang panjang, masa yang lama kan. Tadi cikgu akan tunjuk contoh-contoh yang berkaitan supaya kamu lebih faham. Seterusnya kita pergi kepada kaedah yang kedua iaitu kaedah moden. Moden mestilah dia menggunakan mesin. Tak kisahlah mesin apa pun, mesin rumput ke, semua tu mesin lah. Dia menggunakan wire, menggunakan bateri, menggunakan tenaga elektrik. Itulah mesin kan yang digunakan di syarikat ataupun di kilang-kilang yang besar. Jadi sebab tu mereka gunakan mesin. Seterusnya pembinaan produk lebih tepat dan cepat. Bila kita guna mesin tu, dia punya kita boleh setting kita nak macam mana hasil produk. Jadi produk yang dihasilkan menggunakan mesin tu akan samalah, seragam semua. Dan cepat tu memang memang fungsi lah, memang fungsi mesin lah untuk mempercepatkan proses menyiapkan produk. Seterusnya yang ketiga iaitu menjimatkan masa, kos, bahan dan tenaga. Menjimatkan masa kan, betul. Mesin kan laju, mesin tak penat kan, mesin takkan penat. Dan mesin dapat menghasilkan banyak produk dalam satu masa ataupun dalam satu jangka masa yang pendek saja, dan mengurangkan kos. Sebab bila kita dah menghasilkan produk yang banyak dalam kuantiti yang banyak, jadi kita dapat menjimatkan kos lah. Kenapa? Kita punya gaji pekerja kan. Contoh kalau kita dapat siapkan produk dalam jangka masa yang pendek, jadi kos pun rendah lah. Kos macam kos upah kan, upah pekerja. Seterusnya bahan dan tenaga. Tenaga tu betul kan, kalau kita gunakan mesin tadi tu, contoh screwdriver kan, kalau skru tu kamu guna tenaga kamu. So kalau lama-lama penat lah kan, kalau satu skru, kalau bayangkan kalau 10 skru, lagi penat kamu kan. So kalau kita guna mesin, dia dapat menjimatkan tenaga kita lah sebagai pengendali. Dan seterusnya yang terakhir adalah manusia dapat melakukan banyak tugas berlainan
pada satu masa. Contohnya kalau mesin di kilang-kilang, so kita hanya perlu setting saja dia punya masa semua, lepas tu kita boleh tinggal lah, kita boleh buat kerja lain. Berlain dengan kaedah konvensional yang kita perlu buat sendiri, tu kita tak boleh tinggal. So sebab itulah kaedah moden ni kita dapat membuat pelbagai tugas yang berlainan pada satu masa. Okey kan, kamu boleh tengok gambar-gambar yang cikgu dah sediakan ni menunjukkan antara kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Tapi fungsi dia sama tak? Fungsi sama. Contohnya gambar yang satu kan, gambar yang baris pertama tu, fungsi dia apa? Untuk memutar skru. Sebelah kiri pun kaedah konvensional pun untuk memutar skru, dan kaedah moden pun untuk memutar skru. Jadi dia punya fungsi sama, cuma alatan yang berbeza. Okey, yang pertama tu tengok screwdriver. So screwdriver ni tetap murah, senang dibawa, menggunakan tenaga manusia. Yang seterusnya yang kedua tu pemutar skru tanpa wire, iaitu mesin lah, kita kata mesin moden lah, moden. Dia harga mahal lah, kita tahu kan, tapi dia dapat mempercepatkan kita punya kerja. Ni sesuai lah untuk orang-orang yang macam perabot, yang buat perabot. Sebab apa? Dia menggunakan pemutar skru. So dia perlulah beli ni untuk mempercepatkan proses menyiapkan produk. Untuk gambar baris kedua apa dia? Apa yang lihat? Itu gergaji. Inilah orang yang peralatan asas tu. Antaranya ni lah gergaji tangan ni. Jadi kamu nampak dia memotong kayu tu dengan menggunakan gergaji tangan. So tenaga dia tu daripada tangan kan, daripada kita lah, daripada diri pemotong. So kamu pun tahu kan, kalau kita guna tangan, dia akan ambil masa lah untuk potong, untuk siapkan satu potongan. Kalau banyak potongan, tu akan bayangkan kan. So sebab itulah kaedah konvensional dia memerlukan masa yang panjang ataupun lebih banyak untuk disiapkan berbanding kaedah moden. Kalau gambar yang belah kanan tu untuk kaedah moden, kau tengok tu dia guna apa? Dia guna mesin kan, dia letak je benda tu, lepas tu dia tarik ke belakang dan kayu pun dapat dipotong kan. Jadi cepat lah, dalam masa 5 saat kan. Kalau orang mahir 5 saat pun boleh siap. Tu kan satu kan, kalau banyak bahagian, so dia boleh siapkan cepat lah dan dapat mengurangkan penggunaan tenaga orang tersebut lah kan. Sebab dia tak guna tenaga pun, sebab dia just kendalikan mesin tu je kan. So sebab tu lah kalau tempat-tempat atau kilang-kilang pengeluaran perabot, dia lebih menggunakan mesin sebab dia akan mempercepatkan proses menyiapkan satu produk dan dapat menghasilkan produk yang banyak kan, dalam satu masa yang tertentu. Yang gambar terakhir tu, yang tu kan zaman dulu lah. Zaman dulu kita basuh baju kan, kita basuh dekat tepi sungai, kita basuh dengan tangan lah. So masa yang kita dapat lihat kan, bahawa penggunaan ataupun dia melibatkan masa yang banyak lah, atau masa yang panjang untuk dia siapkan. Dan juga yang penting tenaga kan, penat kan. Kalau kita buat sendiri pun penat, sebab dia menggunakan tenaga daripada orang tersebut. Berlain dengan kaedah moden. Moden digunakan mesin basuh yang selalu kita gunalah. Hampir boleh dikatakan ke semua rumah mempunyai mesin basuh. Sebab apa? Sebab dia akan memudahkan kerja seharian lah. Jadi kita masuk je baju dalam mesin tu, lepas tu mesin tu akan buat kerja lah. Kita boleh buat lain kan, boleh sapu sampah, boleh tengok TV ke. Itulah maksudnya kita dapat melakukan tugasan lain pada masa yang sama, seperti yang cikgu terangkan tadi lah. Nampak kan? Itulah kaedah perbezaan untuk gambar ataupun perbezaan untuk tugasan bagi kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Tapi yang paling ketara kat sini cikgu nak jelaskan adalah harga. Tidak, harga kan. So kalau kamu tengok kaedah konvensional tu mestilah murah, sebab dia peralatan asas, ataupun kita gunakan tenaga kita sendiri macam basuh baju tu. Tapi kalau kaedah moden tu mestilah mahal kan, sebab dia gunakan mesin. So mahal lah, sesuai untuk kilang-kilang ataupun untuk penggunaan yang secara berterusan seperti basuh baju kan. So sesuai tak menggunakan mesin. Okey, kita pergi pada 2.1.2 iaitu menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Jadi apakah proses pembuatan produk? Ia merupakan kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang digunakan yang diubah untuk menghasilkan produk siap. Jadi yang kamu lihat kat slide ni merupakan dia punya carta alih untuk kita siapkan satu produk, yang bermula dengan step pertama adalah perancangan, iaitu kita rancang
kita kita rancanglah apa yang kita nak buat. Produk apa yang kita nak hasilkan. So kita mesti ada rancangan. Lepas tu bila dah ada rancangan, kita kena buat kaji selidik, iaitu kita kaji apa berkaitan dengan produk tersebut lah, berkaitan dengan produk yang kita nak buat. Contohnya apa bahan yang digunakan, apa kehendak pengguna, macam mana bentuk dia kan, bentuk yang nak kita hasilkan. So bila dah ada semua ni, boleh kita buat lakaran ataupun lukisan. Di mana lakaran ataupun lukisan ni yang akan menunjukkan macam mana rupa produk tu lah. So kita akan nampak kan, melalui lakaran ni kita akan nampak macam mana produk yang akan dihasilkan nanti. So pentinglah kita punya lakaran ni supaya kita dapat idea tentang rupa produk yang akan kita lakukan. Okay, selepas ada lakaran semua tu, kita bolehlah buat contoh produk. So contoh produk ni ada terbagi pada dua, iaitu yang pertama adalah mockup, yang kedua adalah model. Jadi kalau mockup tu, kamu tahu tak mockup tu apa? Okay, mockup tu dia sebenarnya dia merupakan model olok-olokan lah yang dibuat sebelum kita buat model ataupun prototype. Jadi mockup ni selalunya kita buat dengan menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang senang dan mudah didapati dan murah. Contoh kita buat daripada kertas board, foam, gabus, polystyrene, mounting board dan sebagainya lah, yang mudah dan murah. Tapi hasilnya rupa yang sama lah, cuma dia tak berfungsi lah kan, cuma tunjukkan rupa. Untuk mockup. Kalau untuk model pula, model tu kita ada dua. Satu model blok, satu lagi model prototype. Jadi kita pergi pada blok kan. Blok tu adalah bukan model yang statik ataupun separa berfungsi. Maksudnya dia tak berfungsi secara penuh lah. Yang dihasilkan secara skala ataupun pada saiz sebenar. Kalau skala tu maksudnya, contoh saiz asal tu contoh besar dia dalam 1 meter. So kalau kita buat model blok, kita buat secara skala 1/2. Maksudnya kita akan buat model blok tu bersaiz 500 cm. Maksud 50 cm. Sebab 1 meter kan 100 cm So kalau kita buat 1/2, maksudnya kita buat separuh lah, iaitu 50 cm. Itu untuk model blok. Kalau kita model untuk prototype, iaitu model yang kita hasilkan berfungsi sepenuhnya. Maksudnya sebiji yang akan kita buat, yang kita akan hasilkan nanti, cuma kita buat dalam kuantiti sikit lah, sebab kita nak tengok nak tengok dia punya fungsi, rupa semua. Jadi prototype ni akan menyerupai produk sebenar dan diuji dalam situasi sebenar, dibina daripada bahan sebenar dan dipasang secara manual. Maksudnya kita pasang sendiri lah, tak guna mesin. So apa yang tak guna mesin? Sebab kita kan baru nak buat kan. So kita tak tetapkan lagi mesin untuk berfungsi dengan seperti yang kita seperti yang untuk menghasilkan produk yang kita rancang. So ini hanya prototype. So kita kena buat sendiri, kita kena pasang sendiri secara manual. Itu untuk prototype lah. Seterusnya adalah penilaian ataupun pengujian. Bila kita dah buat prototype ataupun kita dah buat mockup kan, so kita nak uji, dapat tak benda tu berfungsi seperti yang kita nak, ataupun okey tak rupa tu. Sebab sebelum ni kita hanya lukis celakar. Jadi bila kita dah buat mockup atau model, kita dah nampak rupa sebenar produk tersebut. So kita tengok nilai lah, nak kita nilai, kita uji. Kalau uji tu mungkin dari segi dia punya kebolehfungsian. Tapi kan penilaian tu mungkin tengok pada rupa dia okey tak okey kan, cantik tak cantik. Seterusnya, lepas semua dah nilai dah okey kan, kalau dah okey semua, kita buat pembinaan produk. So bila kita nak bina produk yang kita rancang tu, kita pilih nak guna mana. Kita nak sama ada kita nak guna kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Kalau produk tu mungkin produk yang tak dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak, so mungkin kita akan guna kaedah konvensional. Sebab dia mungkin lebih sesuai kan. Kalau kita nak buat produk tu secara banyak, secara kuantiti yang bukanlah secara banyak kan, so mungkin kita akan pilih kaedah moden dengan menggunakan mesin-mesin. Sebab dia akan memudahkan kerja dan serta dapat menghasilkan kuantiti yang banyak pada satu jangka masa yang pendek. So jadi itulah yang untuk carta alil dalam kita proses membuat produk. Okey, yang terakhir iaitu 2.1.3, iaitu membanding bezakan teknologi pembuatan konvensional dan pembuatan moden dalam menghasilkan
dan proses menghasilkan produk. Maksudnya kita tengoklah apa beza antara kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Selalu kalau kita apa-apa saja benda yang berbeza, mesti ada aspek-aspek yang berlainan lah yang antara satu sama lain. Contohnya kan dalam konteks kaedah konvensional dan juga kaedah moden, terdapat 7, ingat 7 aspek yang berbeza, iaitu yang pertama aspek masa, yang kedua hasil, yang ketiga kos, yang keempat tenaga kerja, yang kelima kuantiti, yang keenam kualiti, yang terakhir yang ketujuh adalah estetika. Itulah untuk aspek-aspek yang berbeza kan. So kita pergi pada yang pertama, iaitu aspek masa. Jadi kita tengok kan, kalau kaedah konvensional, masa yang diperlukan adalah lama untuk disiapkan. Kalau kaedah moden, dia hanya mengambil masa yang sekejap ataupun cepatlah untuk disiapkan. Okay. Macam tadi kan, cikgu bagi contoh-contoh yang kamu dah lihat tadi. Bila kita gunakan kaedah konvensional, maksudnya kita menggunakan tenaga daripada diri kita. So, dia menggunakan kekuatan kita. Jadi, sebab itulah kita lama kan. Sebab kita sebagai manusia ni, kita memerlukan masa untuk siapkan satu kerja. Tapi berlainan dengan kaedah moden sebab dia gunakan mesin. So, dia hanya tekan ataupun setting tu kan. So, mesin tu yang akan buat kerja. So, laju lah kan. Sebab itulah masa yang digunakan untuk kaedah konvensional lama, manakala masa yang digunakan untuk kaedah moden sekejap lah. Itu untuk perbezaan masa. Untuk seterusnya adalah hasil produk lah kan. Jadi kalau kaedah konvensional, hasil produk tu mungkin adalah bentuk tidak seragam, manakala kaedah moden seragam setiap produk. Macam mana tu kan? Okay, sebab kaedah konvensional kan dia menggunakan kita punya kemahiran manusia. Kita yang buat kan. So kalau kita manusia, kita punya sifat manusia tu tak boleh dapat satu secara perfect. Maksudnya produk A tu kita buat kan, lepas tu produk B tu dia punya bentuk tu betul-betul seragam 100%. Takkan dapat lah 100% kan. Mesti akan ada sikit beza-beza. Sebab tu lah dia punya bentuk tidak seragam. Tapi kalau kita gunakan kaedah moden, kita gunakan mesin untuk hasilkan satu produk kan. So bentuk ataupun rupa setiap produk yang dikeluarkan akan seragam sebab dia gunakan mesin. Untuk seterusnya adalah kos. Itu kepada kos, iaitu bagi kaedah konvensional, kos pembuatan tinggi, manakala kaedah moden, kos rendah untuk pengeluaran skala besar. Jadi kos untuk kaedah konvensional itu kenapa dia kos tinggi kan? Kos pembuatan tinggi sebab dia memerlukan kemahiran yang tinggi lah untuk untuk yang pembuat produk. Sebab dia menggunakan tenaga. Jadi ingat kalau kita gunakan tenaga, jadi dia berkait juga dengan masa. So kalau masa yang nak buat tu lama, so mesti dia memerlukan upah yang lama, upah yang banyak. Jadi sebab tu kos pembuatan yang tinggi yang dikaitkan dengan atau yang disebabkan oleh masa dan juga kemahiran yang betul-betul teliti lah yang dibuat oleh pengeluaran. Itu untuk kaedah konvensional. Kalau bagi untuk kaedah moden, kos rendah untuk pengeluaran skala besar. Jadi sebab itulah kan kita tengok kalau kilang-kilang. Kilang-kilang selalunya guna mesin. Sebab apa dia guna mesin? Sebab dia punya pengeluaran dia adalah besar. So dia tak ada kerugian lah kalau kita membeli mesin mahal kan. Walaupun produk tu dia jual murah. Sebab dia punya pengeluaran tu banyak. Contoh saya bagi contoh mudah lah. Simple. Contoh kalau harga mesin lah RM100. RM100. Dia punya produk dia keluar sebanyak 100 unit sahaja. Maksudnya jatuh kos unit untuk produk tu tanpa mengira aspek lain lah adalah RM1. Tapi cuba bayangkan kalau dia menggunakan mesin yang RM100, harga 100, tapi dia mengeluarkan kuantiti sebanyak 10,000 unit. So kamu tengok kan dia punya kos unit dia akan jatuh lah. Sebab itulah kita sebab itulah perlunya untuk pengeluar yang menggunakan mesin mengeluarkan kuantiti produk dalam kuantiti yang besar. Okey, untuk perbezaan dari aspek seterusnya adalah aspek tenaga kerja. Bagi kaedah konvensional, kemahiran dalam mereka bentuk lah yang tinggi. Tapi kalau bagi untuk kaedah moden, mahir dalam mengendalikan mesin.
Sebab apa? Tenaga kerja untuk kaedah konvensional tu kemahiran mereka bentuk yang tinggi sebab depa ataupun sebab pengeluar tu yang akan mereka bentuk sendiri produk tersebut. Kalau dia tak mahir, macam mana nak dapat hasil yang cantik? Tidak, kan? So mesti dia kena mahir untuk mereka bentuk satu produk yang ingin dikeluarkan. Seterusnya adalah untuk kaedah moden, mahir dalam mengendalikan mesin. Dia sebab kita tahu kan, mesin tu kena setting, kena selenggara. Jadi perlu orang mahir. Kalau orang mahir, orang tak mahir yang buat, so mungkin menyebabkan kerosakan ke. So mesin berfungsi dengan tidak baik, yang tidak elok kan. So dia akan menghasilkan produk-produk yang tak menepati ni lah, tak menepati piawaian. Tu tak cantik lah kan. Sebab orang yang kendalikan tu tak pandai. Tu sebab tu lah penting untuk mesin dikendalikan oleh orang yang orang yang mahir kan. Orang yang mahir. Seterusnya adalah kuantiti, iaitu kuantiti produk yang nak dikeluarkan. Jadi kalau kaedah konvensional adalah sedikit, manakala kaedah moden banyak. Maksudnya kalau kita gunakan kaedah konvensional kan, banyak tak produk yang kita dapat hasilkan dalam satu jangka masa. Contoh cikgu bagi kan, untuk sehari lah. Sehari kalau kita guna kaedah konvensional, kita gunakan tenaga manusia. So kita punya dan pengeluaran kan, kuantiti pengeluaran sehari tak banyak lah sebab kita gunakan kita gunakan tenaga manusia, kita gunakan pekerja manusia. Jadi dia akan ambil masa. Bila dia ambil masa, so produk yang dapat dihasilkan pun sedikit lah. Berlain bila kita guna kaedah moden, mesin kan laju. Sebab itulah dia dapat menghasilkan kuantiti yang banyak dalam masa sehari. Tak kisah cikgu bagi contoh sehari, sebab nak bagi sama lah antara kaedah konvensional dengan kaedah moden. Tu kan faham lah kan. Kalau kita guna mesin, semestilah kerja cepat. Bila kerja kita cepat siap, so kita dapat buat banyak, menghasilkan banyak produk. Sebab itulah beza dah. Bagi kaedah konvensional sedikit, manakala untuk kaedah yang moden dia banyak lah. Seterusnya adalah kualiti, iaitu kualiti produk yang dihasilkan lah. Jadi untuk kaedah konvensional tiada piawaian tertentu. Maksudnya walaupun produk tu sama, walaupun sama harga, sama rupa kan, tapi mesti akan ada sedikit perbezaan lah. Macam tak sama sikit kan, tutup lubang ke apa kan. So tapi benda tu mesti dapat dijual pada harga yang sama sebab dia tak ada piawaian. Sebab dia dibuat oleh manusia. So biasalah manusia tak ada yang perfect kan, tak? Tapi berlain dengan kaedah moden. Bila kaedah moden tu piawaian telah ditetapkan. So kena ikutlah, setiap produk tu yang dihasilkan oleh mesin perlu memenuhi piawaian yang ditetapkan. So kalau tak dapat mencapai piawaian yang ditetapkan, so apa akan jadi? So dia akan reject lah barang tu, ataupun dia akan jual dengan harga yang murah. So dia akan jual harga pada harga yang sama, ataupun dia akan buang, lupuskan. Kadang-kadang kamu dapat lihat macam barang-barang yang kat kedai yang murah dia tulis barang-barang di reject dari kilang. Maksudnya dia tak mencapai piawaian yang kilang tetapkan untuk produk tu. Sebab tu dia tak boleh jual pada harga yang sepatutnya. Jadi setelah itu untuk kualiti. Dan untuk terakhir iaitu estetika, iaitu nilai estetika. Bagi nilai estetika untuk kaedah konvensional adalah tinggi, manakala kaedah moden adalah terhad. Kenapa dia tinggi? Sebab dia kan dibuat oleh manusia. So bila kita yang ukir sendiri kan, so contohnya macam kain batik lah. Kain batik kita yang orang yang melukis, mewarnakan kain batik tu, so nilai dia mahal. Kalau kamu tengok dekat Terengganu kan, mungkin nilai dia boleh mencecah sampai ribuan ringgit. Malah ada yang cikgu tengok tu, ada yang berbelas ribu lah. Sebab apa? Sebab dia manusia yang buat kan, so kita yang buat, so dia punya nilai tinggi lah. Tu harga tinggi. Tapi kalau kaedah moden, nilai estetika dia terhad sebab dia dibuatkan oleh mesin. Jadi sama je kan dia punya produk kan, dia tak adalah macam tinggi sangat nilai estetika dia. Jadi itulah perbezaan antara kaedah konvensional dengan kaedah moden. Itu dari aspek, cikgu ulang balik, aspek pertama aspek masa, aspek hasil, kos, tenaga kerja, kuantiti, kualiti, dan yang terakhir adalah estetika, itu nilai estetika. Jadi itu sajalah kelas kita pada hari ini. Jadi kita ulang balik apa yang kita dah belajar. Yang pertama, kita dah belajar mengenai
teknologi pembuatan produk, yang mana ada terdapat dua jenis kan. Yang pertama, jenis kaedah cara konvensional. Yang kedua adalah kaedah moden. Tapi yang kita belajar adalah menguraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dan juga pembuatan moden. Dia punya carta alih tu kan. Dan yang terakhir kita belajar ini adalah membanding bezakan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses menghasilkan produk. Iaitu yang aspek-aspek yang cikgu katakan tadi kan. Terdapat 7 aspek, iaitu masa, hasil, kos, tenaga kerja, kuantiti, kualiti dan juga estetika. Jadi itu yang kita belajar pada hari ini. Cikgu harap kamu faham lah. Kalau yang tak faham, kamu boleh tanya cikgu macam biasa kan. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang untuk sambung kita punya pembelajaran. Sekian, terima kasih.